Okey, semua boleh nampak saya punya skrin? Nampak cikgu. Okey, good. Okey, ini semalamnya dulu punya latihan. Kita punya sesi yang terakhir. Okey, kita nak masuk pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, last session kita belajar tentang had. Okey, kita akan still guna had ni sehingga dalam topik pembezaan dengan prinsip pertama. Selepas habis pembezaan dengan prinsip pertama, kita dah tak guna dah konsep had. Sebab konsep had tu dah nanti dia akan built in, dia akan terbina di dalam formula yang bakal kita gunakan. Okey, nanti saya akan cerita dengan lebih lagi. Okey, pembezaan dengan prinsip pertama, kita akan guna konsep had di dalam prinsip pertama ni. Ini perkataan dia, keyword dia. Prinsip pertama ni dia punya keyword. Dalam KBSM, tak silap saya dalam soalan SPM tidak keluar prinsip pertama dalam peperiksaan, tetapi dalam kelas ada. Dia ada cover prinsip pertama di dalam pembelajaran, tapi saya tak pernah jumpa lagi soalan SPM yang keluar prinsip pertama. Tetapi dalam KSSM ni saya tak pasti. Okey, lebih elok, lebih baik sekiranya kamu semua belajar macam mana nak buat prinsip pertama. Kemungkinan soalan ini akan keluar dalam SPM. Kemungkinan. Okey, katakan kita ada fungsi y bersama dengan x kuasa 2 seperti mana di dalam graf ni. Okey, ini adalah fungsi parabola, graf parabola, iaitu y bersamaan x kuasa 2. Saya rasa kamu semua dah biasa kot dengan graf-graf sebegini. Okay, hopefully lah. Ini bentuk dia. Kalau x kuasa 2 ni, dia tidak akan mencecah kawasan negatif y. Dia hanya dia paksi x dan ke atas saja. Dan dia melengkung. Dan titik ini yang di mana laser point saya kat sini, itu dinamakan sebagai turning point ataupun turning point dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu saya dah tak ingat, nanti saya semak semula turning point dia kat sini. Okey, ini fungsi dia. Kita nak membezakan dengan menggunakan prinsip pertama. Buat masa ni kamu semua masih mungkin belum lagi pasti apa itu pembezaan. Hanya sebelum ni saya cakap pembezaan itu adalah kadar perubahan dan juga kecerunan garisan. Itu saja ada cerita. Sebenarnya dalam pembezaan ni memang tak lari pun daripada dua konsep ni. Pembezaan adalah kadar perubahan dan juga kecerunan graf, iaitu M bersamaan Y2 tolak Y1 par X2 tolak X1. Okey, itu juga konsep dia semua dia. Alright. Jadi kita akan pilih satu titik A. Pertamanya, titik A ni XY, koordinat dia XY, dan kita akan pilih titik yang kedua, titik merah tu. Seboleh-bolehnya titik tu mestilah rapat. Kita dah belajar dah itu. Lebih rapat titik ni, dua titik ni, lebih tepat pembezaan, lebih tepat nilai kecerunan untuk garisan tangent pada titik A. Alright. Jadi itu dia dy, ini dia perubahan kepada y, dan ini juga perubahan pada x, delta y dan delta x. Dan kecerunan untuk satu anggaran kecerunan pada titik A ialah delta y per delta x. Okay? Jadi itu titik B dinamakan sebagai x, B, dia punya koordinat kita panggil sebagai x campur delta x dan y campur delta y. Kenapa tu? Saya harap korang semua dah dapat dah kenapa saya cakap macam tu. Sebab ini titik X, ya. Kemudian kita ini titik X pula, itu titik Y. Titik Y, titik Y, koordinat Y, dan di sini pula X. Y itu nampak macam G lah, ya. Y. Apabila kita tambah delta Y ke atas, bermakna koordinat ini sudah tentulah y tambah delta y, dan yang ini sebab kita dah tambah delta x, bermaksud koordinat dia sudah tentulah x tambah delta x. Okey, setakat ni boleh faham tak?
Boleh faham tak? Boleh je. Boleh, okey. Boleh. Okey, kalau boleh okey. Kalau tak faham tolong tanya sebab ini konsep penting ni. Dia akan konsep ini yang akan yang shape kita punya pemahaman dalam sesi-sesi yang akan datang. Okey, ini persamaan untuk garis lengkung tu. Saya namakan dia sebagai persamaan 1 lah. Kemudian apabila kita dah pilih titik B ni, X tambah delta X, Y tambah delta Y. Jadi dia dah jadi apa? Y sudah jadi Y tambah delta Y. Bersamaan dengan X sudah jadi apa? X sudah jadi X tambah delta X kuasa 2. Sekejap ya, saya risau saya tak cukup ruang. Okey, sekejap saya nak adjust sedikit. Saya nak adjust sikit bagi ruang dia banyak. Okey, delete dululah. Saya tulis baliklah. Okey, mulanya Y bersamaan dengan X kuasa 2. Ini persamaan 1. Kemudian Y tambah delta Y bersamaan dengan X tambah delta X kuasa 2. Okey, di sebelah kanan tanda sama juga ni, okey, kita boleh kembangkan. Sebab dia kuasa 2. Jadi kita kembangkan. Saya harap semua masih ingat cara nak mengembangkan binomial ya. Y tambah delta Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Ingat lagi tak ni? Ingat cikgu. Okay, good. So, ini saya namakan sebagai persamaan kedua. Sekarang, saya nak masukkan persamaan 1 ni, masukkan ke dalam 2. Di mana saya nak masukkan tu? Saya nak masukkan, sebab Y ni bersama dengan X kuasa 2. Jadi saya nak gantikan Y di sini dengan X kuasa 2. Saya nak gantikan Y tu dengan X kuasa 2. Okey. Jadi X kuasa 2 tambah delta Y. Fokus betul-betul sebab nanti ada latihan cara-cara nak membezakan dengan prinsip pertama. Jadi cuba betul-betul faham betul-betul faham pastikan. Nanti kalau tak faham ni susah nanti. Jadi yang lainnya samalah. X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey. Now, kalau kau nampak di sebelah kiri ada X kuasa 2, di sebelah kanan pun ada X kuasa 2. Maknanya saya boleh buang X kuasa 2 tu. Kalau saya bawa X kuasa 2 ni ke kanan, dia dah jadi minus X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 tolak X kuasa 2, dia jadi kosong. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal jadi delta Y bersama dengan 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okay. Alright. Boleh ikut lagi setakat ni? Boleh cikgu. Okay. Good. Sekarang saya nak ambil kesemuanya ni persamaan ni, saya nak bahagikan dengan delta X. Bermakna sebelah ini saya bahagikan delta X, sebelah sini pun saya bahagikan dengan delta X keseluruhannya ya. So jadi apa? Di belah kiri akan jadi delta Y per delta X. Ini adalah pembezaan. Okay. Approximation. Oh, yang kat sini sudah hilang dia punya informasi dia. Sekejap, sorry. Okay. Bersamaan, okay, 2X delta X. Bermakna tinggal 2X saja. Sebab delta X dah bagi dengan delta X, sudah tinggal 1, habis. Tambah delta X kuasa 2, bahagian delta X, tinggal delta X saja ya. Dah hilang dah. Maknanya saya cakap macam mana? Maknanya saya potong ni, saya boleh potong ni dan boleh potong 1. Okay, jadi 2X tambah delta X. Okey. Boleh ikut lagi sekarang ni? Boleh je. Boleh cikgu. Okey. Sekarang ni baru kita apply, baru kita masukkan had. Okey. Dia kata, okey, ini fokus betul-betul ya. Had
delta X menghampiri kosong. Delta Y per delta X bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 2X tambah, okey, delta X yang belah kanan ni dah menghampiri kosong, jadi selamatlah kita tulis sebagai kosong saja sebab nilai dia dah terlalu kecil. Okey, sebenarnya bukan kosong tetapi dia sangat kecil, dia jadi tidak bernilai lagi. Delta X ni tidak bernilai lagi. Sebab apa? Dia sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan nilai 2X. Nak bandingkan dengan 2X ni, delta X dah jadi tersangat kecil, kita buangkan saja. Okey? Kita buangkan saja, maka jadilah belah kiri tanda sama juga ni dah jadi dy dx dah. Bersama dengan 2x. Jadi inilah dia jawapan yang kita cari. Inilah dia pembezaan dengan prinsip pertama. Okey? Jadi yang kesudahannya dy dx ni kita panggil dia sebagai dy dx dan kadang-kalanya kita panggil dia sebagai fungsi kecerunan. Ya. Kenapa kita panggil dia fungsi kecerunan? Okey. Nanti saya akan cerita sebab itu dia menceritakan tentang kecerunan garis lengkung Y bersama dengan X kuasa 2 ni. Dia menceritakan kecerunan. Dia tak bagi tahu nilai kecerunan. Dia belum lagi tahu nilai kecerunan pada mana-mana titik pada garis lengkuk tu. Dia hanya bagi fungsi saja. Kalau kita gantikan nilai X dengan koordinat pada garis lengkung tu, barulah kita dapat kecerunan tangent pada mana-mana titik atas lengkung tu yang kita pilih. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong tanya sekarang. Cikgu, Ya. yang nilai Y dengan delta Y lain Nilai Y dengan delta Y lain. Sebab apa? Katakanlah titik A ni kan. Katakanlah titik A tu, katakanlah titiknya berapa 24 lah katakan kan. Katakanlah 24 kan. Maknanya apabila kita anjakkan ke titik B, bermakna dia akan ada perubahan kepada nilai X dan nilai Y. Faham tak? Jadi di sini B sudah jadi apa? X tambah delta X dan Y, X pula dah. 2 darab delta 2 campur delta X. Dan juga 4 campur delta Y. Delta X dan delta Y ni bukan koordinat tau. Delta X dan delta Y ni hanya perubahan kecil. Perubahan yang sangat kecil. Yang menghampiri kosong. Itu yang key tu. Menghampiri kosong. Perubahan sangat kecil. Mungkin 0.001. Ataupun mungkin 0.00000000001. Kecil sangat perubahannya. Sekarang ni dalam topik pembezaan ni, kita nak cerita tentang benda sangat kecil tau. You have to masuk dalam kepala sekarang ni tau. Bila kita masuk cerita had saja, limit saja, kita akan bercerita tentang benda yang sangat kecil. Especially untuk pembezaan. Yang sesi lepas kita cakap pasal nilai yang hampir dengan 2, hampir dengan 3, hampir dengan 0 ataupun hampir dengan infinity. Tapi bila kita buat pembezaan saja, kita menceritakan perubahan yang sangat kecil. Sehingga dia terlalu kecil, dia boleh dibuang saja. Contohnya dalam kes yang ini tadi, yang dekat sini tadi, had delta X sama 0, delta X tu kita kira buang terus. Dah tak diperlukan lagi sebab tu dah terlalu kecil. Okey tak? Boleh faham tak? Boleh cikgu. So itu dia sebabnya X dengan delta X ni tak sama. Y dengan delta Y pun tidak sama. Delta X adalah perubahan pada X, delta Y juga perubahan kepada Y. Jadi itu maksud dia. Ada lain lagi soalan? Itu rasanya
Megak dah join. Sekejap Mana dia? Bukan Megak ni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Khairul Faris Saya guna orang lain punya ni. Okey, saya ingatkan dah ada student baru. Maaf cikgu. Okey, Megak. In, Alright. Okey, macam mana ni Sebab sebenarnya yang baru saya experience tadi tu sangat-sangat penting. Dan Megak baru saja terlepas. Alah. Maaf cikgu. Nanti saya tengok video. Sekejap saya cuba ceritakan serba sedikit cepat. Sebab apa? Sebab kita akan buat latihan benda ni nanti. Sekejap lagi. Okey. Megak Ya cikgu. Okey, ni dia Pembezaan dengan prinsip pertama. Minggu lepas kita dah belajar tentang had. Okey. Sekarang ni kita nak apply, kita nak menggunakan had, konsep had ni di dalam pembezaan. Dalam topik yang kita panggil sebagai prinsip pertama. Okey. Alright. Kita mulakan dengan garis lengkung Y bersama dengan X kuasa 2 sini. Mana laser pointer saya? Kita mulakan dengan lengkung Y bersama dengan X kuasa 2. Okey. Kemudian kita identify ini dia punya koordinat dia, XA sama Allah, sekejap. Ini saya mana dia? Okey. Ini saya padam dulu. Tak boleh padam dah. Alamak. Okey, dah tak boleh padam. Ignore A24 tu ignore. Okey, kita pilih satu titik pada garis lengkung tu iaitu XY. Sekarang ni titik A ni adalah satu titik yang general, boleh jadi di mana-mana sekali. Tidak semestinya 24 dia boleh berada di -24, boleh jadi 39 ataupun koordinat lain. Jadi kita pilih titik A XY tu sebagai generic koordinat, satu koordinat yang general. Okey. Kemudian kita pilih satu titik yang hampir dengan A dan kita akan dapat perubahan kepada Y dan perubahan kepada X, iaitu kita ada delta Y dan delta X, dan poin baru tu kita namakan sebagai titik B dengan koordinat dia X tambah delta X, Y tambah delta Y. Okey, Megak boleh faham tak ni? Faham cikgu. Okey, good. Okey, sekarang kita dah mulakan dengan Y bersama dengan X kuasa 2. Itu fungsi garis lengkung tu saya namakan sebagai persamaan pertama. Kemudian selepas saya pilih titik kedua iaitu B, kita masukkan dia jadi Y tu dah jadi Y tambah delta Y lah, sebab kita dah tambah delta Y. X pun kita dah tambah dengan delta X. Jadi X tambah delta X kuasa 2. Dan belah kanan gini kita kembangkan binomial expansion. Pengembangan binomial kot dalam bahasa Melayunya. Okey, X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Saya namakan ini sebagai persamaan kedua. Okey. Boleh faham setakat ni, Megak? Faham cikgu. Okey, kemudian saya masukkan persamaan satu ni ke dalam kedua. Sebab apa? Sebab dalam persamaan kedua ada Y kat sini. Dan Y adalah sama dengan apa? Y adalah X kuasa 2. Jadi saya gantikanlah dengan X kuasa 2 di sini. Okey, X kuasa 2 tambah delta Y bersamaan dengan yang lain-lain. Tetapi X kuasa 2 di sebelah kiri ada, X sebelah kanan pun ada. Bermaknanya kita boleh potong X kuasa 2 tu. Tinggal delta Y bersama dengan 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Dan persamaan ini pula saya bahagikan dengan delta X. Okey, laju saya cerita tu, Megak. Boleh faham tak? Boleh faham tak, Megak? Cikgu, tadi saya terlost connect part yang terlost connect pula Alright. Okey, macam mana? Tadi saya cerita persamaan satu masuk ke dua tu boleh ada ikut tak tadi? tu boleh. Cikgu Ada, masukkan boleh. Tu okey. So, saya gantikan Y ni dengan X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 tambah delta Y bersamaan dengan yang seterusnya. Disebabkan X kuasa 2 di sebelah kiri dan kanan pun ada, jadi kita boleh potong, kita boleh buang. So, tinggal delta Y bersama dengan 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Boleh ikut tak, Megak? Okey cikgu. Kemudian keseluruhan ni saya bahagikan dengan delta X. So, belah kiri ni jadi delta Y
per delta X dan belah kanannya jadi 2X tambah delta X. Sebab saya dah potong delta X. Okey Lepas tu baru saya applykan konsep had tadi tu. Had delta X menghampiri kosong. Jadi dia akan bersamaan dengan 2X tambah kosong. Sebab delta X ni dah terlalu kecil. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan 2X. Jadi kita boleh buang saja. Kita boleh bubuh saja dia bersamaan kosong. Jadi jadilah akhirnya pembezaan dengan prinsip pertama iaitu dy per dx. Sekarang ni bukan delta y delta x sekarang ni jadi d, huruf d. Dy so dia per bukan dx delta, sama dia dah jadi d dah cikgu. Apabila delta x hampir kosong dia dah jadi dy dx. Iaitu Kalau bersamaan menghampiri kosong dia jadi d. Exactly, yes, betul. Okey, baik. So inilah dia fungsi keturunan yang kita cari tu. Okey, boleh ikut? Boleh cikgu. Okey, kalau harap-harap boleh faham lah. Sebab lepas ni kita akan buat latihan dengan pembezaan dengan prinsip pertama ni. Okey. So hopefully kalau sekarang ni rasa macam ada kurang sikit nak faham tu, insya-Allah lepas latihan tu dia akan faham lebih. Okey? Alright. Okey. Pembezaan dengan prinsip pertama tadi tu dengan garisan lengkung yang sama iaitu y bersama dengan x kuasa 2 dan dy per dx kita baru saja dapat jawapan dia iaitu 2x dan 2x dy dx ni kita panggil dia sebagai fungsi kecerunan fungsi kecerunan. Okey. Dan kenapa kita panggil dia fungsi kecerunan? Saya dah cerita dah berkali-kali kita rasanya dah dua sesi dah topik pembezaan. Pembezaan ni kita boleh lihat dia sebagai kadar perubahan dan juga kita boleh lihat dia sebagai kecerunan garisan. Okey. Jadi inilah dia yang saya katakan tentang fungsi kecerunan. Kerana pembezaan ni menceritakan tentang kecerunan. Tapi 2x ni bukanlah nilai. 2x ni bukanlah nilai kecerunan. Okey. Tetapi fungsi kecerunan. Nilai kecerunannya kita tak tahu lagi. Jadi ini latihan yang kita nak buat. Okey. Katakanlah kita pilih satu koordinat. Koordinat mana? Koordinat x saya letak kat sini. Katakanlah x bersama dengan tolak 2. Okey, tutak kat sini. Y sudah tentulah bersama dengan berapa. Okey, y bersama dengan x kuasa 2. Kalau x bersama dengan tolak 2, okey, jika x bersama dengan tolak 2, jadi y bersama dengan apa? Tolak 2 kuasa 2, iaitu 4. Jadi ni 4 lah. Okey. Jadi titik dia 4. Koordinat titik itu ialah tolak 2, 4. Jadi berapa nilai dy dx? Jika x bersama dengan 2, dy dx iaitu fungsi kecerunan ialah 2x. Iaitu 2 darab dengan tolak 2. Iaitu tolak 4. Jadi itulah dia nilai kecerunan. Tolak 4. Inilah nilai kecerunan yang sebenar. Kalaulah saya lukis garisan tangent pada titik tu, okey, lebih kurang lah saya guna tangan saja. Okey, lebih kurang. Kalau kita ambil titik sini dan titik sini, kita kira M bersama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sudah tentulah jawapan dia tolak 4. Itulah dia kita panggil sebagai kecerunan. 2X sebentar tadi itu adalah fungsi kecerunan ya. Ingat ya, fungsi kecerunan. Tetapi nilai 4, tolak 4 di sini ialah kecerunan, nilai kecerunan dia. Ataupun kita panggil dia sebagai kecerunan seketika. Instantaneous gradient. Kecerunan
seketika. Hanya untuk poin itu sahaja. Hanya untuk koordinat tolak 2, 4 sahaja. Boleh ikut tak ni? Boleh cikgu. Okay, good. Boleh, bagus. Okay, kalau ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong tanya sekarang. Okay, tak ada kot. Okay, kalau X bersama tolak 1, Y sudah tentulah tolak 1 kuasa 2 bersama dengan 1. Kalau pada titik tolak 1, 1, berapa kecurunan dia? Berapa kecurunan seketika pada titik tolak 1, 1? Jadi kita darablah 2 dengan tolak 1. 2 dengan tolak 1 darab jadi tolak 2. Jadi ini adalah kecurunan seketika ataupun kecurunan tangent pada koordinat tolak 1, 1. Jadi dengar betul-betul saya cakap tu ya. Tolak 2 ialah kecurunan garisan tangent pada koordinat tolak 1, 1. Okey. Seterusnya pada titik kosong. Okey, kalau titik kosong sudah tentulah Y bersamaan kosong juga dekat titik sinilah asalan titik asalan tolak kosong. Kalau tengok diagramnya pun kita dah tahu dah kecurunan 2 sama dengan kosong. Memang betul lah sebab 2x fungsi kecurunan dia 2 darab kosong bersama dengan kosong. Jadi di situ kita ada garisan horizontal, garisan mendatar mendatar ke mengufuk ke apa, Allahu Akbar. Saya dah tak ingat. Okey, seterusnya kalau X sama dengan 1, Y adalah 2. 2. Saya silap ni ke? 1. 1 lah. Kalau X bersama 1, Y bersama 1 jugalah. Sebab 1 kuasa 2 bersama 1. Dan dy dx jadi 2. 2 dy dx jadi 2, iaitu 2 darab dengan 1 jadi 2. Kalau nilai X adalah 2 pula dah. Kalau nilai X adalah 2, Y akan jadi 2 kuasa 2 iaitu 4. Okey. Dan kecurunan seketika pada titik 2, 4 ialah 2 darab 2 iaitu 4. So 4 juga you. Okay. Yes, exactly. Jadi itu adalah nilai kecurunan Jadi read betul-betul saya cakap tu dy dx adalah fungsi kecurunan. Once kita tahu nilai koordinat pada mana-mana titik di garis lengkung tu, kita boleh kira nilai kecurunan dia yang sebenar, iaitu kecurunan seketika pada titik tersebut atas garis lengkung. Okey, jadi saya dah buat penekanan banyak kali dah tentang kecurunan ni. Jadi saya harap semua boleh ikut. Kalau ada soalan tolong tanya sekarang. Okey, tak ada kot. Alright. Kita akan tengok. Ya. So dy dx tu dia fungsi kecurunan. Ya, Dapat betul. 2x tu. Yes. So hasil kira fungsi kecurunan tu akan dapat kecurunan seketika. Exactly, ya. Yeah. Dia punya kecurunan sebenar di atas garis lengkung. Ingat dalam garis lengkung kecurunan bukan macam garisan lurus. Kecurunan pada garis lengkung dia berubah-ubah. Berubah-ubah mengikut bergantung kepada mana titik yang kita pilih atas kecurunan tu. Jadi betul lah tu. Ada lagi? Cikgu. Ya. Tadi kan ada yang slide tadi ada yang jalan kira dan dapatkan dy dx tu kan. Ya, betul. Dia memang kena bahagi dengan delta x Ya, memang kita bagi data X sebab kita nak cari kecurunan. Sebab apa? Sebab kalau kita masih ingat, kita nak cari kecurunan garis lurus, kita bubuh M bersama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan? Ini sebenarnya Y2 tolak Y1 adalah sebenarnya delta Y. X2 tolak X1 adalah delta X. Jadi sekarang kita nak cari kecurunan. Memang kita kena bahagi dengan delta X sebab kita nak cari delta X, delta Y per delta X. Sebab ini adalah kecurunan. Okey. Oh, faham cikgu. Ini dia. Delta Y, delta X. Delta Y bagi delta X adalah kecurunan. Okey? Alright. Okey cikgu. Ada lagi soalan lain? Bagus tu, soalan tu bagus tu.
Tak ada dah alright. Saya punya komputer tiba jadi slow lah sekarang ni, tak tahu kenapa. Okey, Magat, kita ada contoh lagi macam mana nak guna apa tu? Pembezaan guna prinsip pertama. Jadi not so bad lah, kita ada lagi contoh. Ada 3. Lepas contoh ni dah tak ada alasan lagi dah, kita kena buat latihan macam mana nak buat pembezaan dengan prinsip pertama. Prinsip pertama, ini keyword dia, prinsip pertama. Sebab selepas habis prinsip pertama, kita tak guna dah prinsip pertama, kita guna formula lah lepas ni. Ini prinsip pertama. Ini adalah prinsip yang paling penting sekali, dalam topik pembezaan. You faham prinsip pertama, insya-Allah topik pembezaan dengan pengamiran jadi simple saja, jadi simple. Ya, ini adalah konsep yang paling penting. Saya dah cakap banyak kali dah tu. Okey, sekarang kita tengok cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Okey, dia kata dy dx tau, bukan delta y delta x tau. Dy dx maknanya dia suruh kita cari fungsi keturunan. Okey, dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi fungsi y bersama fx yang berikut. Okey. Ikut ya. Nanti akan buat latihan ni. Jadi y bersama dengan 3x. Ini dia yang pertamanya. 3x. Jadi bermaksud ini adalah persamaan pertama. 3x tak ada kuasa 2 tau. 3x saja. Alhamdulillah. Okey. Okey, by the way, sebelum saya berteruskan, kalau y bersama 3x ni dia punya bentuk graf dia bentuk apa? Siapa boleh jawab? Bentuk apa graf ni? Bentuk parabola ke? Bentuk parabola macam ni ke? Atau bentuk garis lurus macam ni ke? Atau bentuk macam ni ke? Bentuk macam mana kalau y bersama 3x? Siapa boleh bagi tahu saya? Garis lurus saja ke? Garis lurus, exactly. Garis lurus. Ini adalah hubungan linear. Garis tegak macam ni melalui asalan. Sebab dia tak ada tanpa C kat sini dia tak ada y intercept. Pintasan y tidak ada. Maknanya dia akan melalui asalan. Sebegini dia punya bentuk dia macam ini, garis lurus linear. Okey. Prinsip pertama kita tambah y tambah delta y. Sebab kita pilih 2 titik kan. Macam kita buat kat sini tadi. Kita pilih titik satu lagi. Sudah tentulah y tambah delta y dan x tambah delta x. Okey, ini adalah bersama dengan 3x tambah delta x. Okey, kita kembangkan jadi y tambah delta y bersama dengan 3x tambah delta x. Alright. So, ini adalah persamaan kedua. Saya masukkan persamaan 1 tu ke dalam persamaan 2. Jadi y ni saya dah ganti dengan 3x. Dia jadi 3x tambah delta y bersama dengan 3x tambah delta x. Alright. Sekarang kita tengok 3x ada di sebelah kiri, 3x ada di sebelah kanan. Kalau saya bawa 3x ni ke kanan, dia akan jadi tolak 3x. Dia jadi tolak 3x. Jadi 3x tolak 3x jadi kosong. Akan jadi kosong. So, delta y bersama dengan delta x. Okey, menarik. Sekarang saya bahagikan kesemuanya dengan delta y. Dengan delta x, dengan delta x. Jadi apa? Dia akan jadi delta y per delta x bersama dengan 1 lah. Delta x bagi delta x jadi 1 lah kan? Jadi 1 lah turunan dia. Kalau saya applykan had delta x approaching 0 menghampiri kosong, delta y, delta x tentulah bersama dengan 1 juga. Jadi dy per dx adalah bersama dengan 1. Jadi ini disebabkan graf dia tadi adalah garis lurus, dia akan terus bagi kita nilai keturunan dia.
Kecerunan dia, kita ambil delta Y, delta X memang nilainya 1. 1 ke? Cikgu, Salah. Mana kita buat salah? Ya, kat mana? yang 3 kali delta X tu, cikgu tak 3 kali 3, 3 betul. delta X. Pandai. Okey, saya buat silap. Pandai pun. Very good. Saya miss something. So, di sebelah sini bukan 1 tetapi 3. 3. Very good. Thank you. Kesilapan. Silly mistake berlaku. Okey, jadi bersama dengan 3. Jadi kalau garis lurus ni, kita tengok guna delta Y per delta X ataupun Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 memang nilainya 3. Kita tak perlukan fungsi kecerunan pun untuk garis lurus sebab memang kecerunan dia memang pemalar. Memang 3 tak akan berubah pun. Pilihlah mana-mana titik di atas garis lurus tu, memang kecerunannya 3 tak akan berubah. Faham ke? Faham cikgu? Faham cikgu? Okey, tengok B pula. Saya guna dawat lain pula supaya dapat membezakan. B. Y bersama dengan 3X kuasa 2. So, saya tambahkan Y tambah delta Y. Ini pertama-tama. Bersama dengan 3. X tambah delta X kuasa 2. Alright, sekejap okey. Okey, now kita kembangkan yang sebelah kanan ni. Jadi Y tambah delta Y sama dengan 3. Okey, ini binomial expansion ataupun pengembangan binomial, iaitu X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2 tutup kurungan. Kurang darabkan dengan 3 ni. Jadi 3X kuasa 2 tambah 6X delta X tambah delta X kuasa 2. Boleh ikut ke? Kalau tak boleh ikut je, the minute you ada confused je, tolong tanya ya. Ini saya namakan dia persamaan kedua. Dan saya sekali lagi, saya masukkan persamaan 1 tu, masukkan ke dalam 2. Saya gantikan Y yang ni. kedua, cikgu. Ya. Persamaan yang kedua tu after dia dah kembang cikgu. After dia dah kembang, saya ada satu lagi missing kat sini. 3 kat sini. Baik. Ya, kita kembangkan dulu Kita kembangkan kat mana tu? Kembangkan yang ini. Warna merah ni. Di sini. Okey. Kurang kita darabkan dengan 3 tu. Jadi 3X kuasa 2. 3 darab 2 jadi 6X delta X. Dan 3 delta X kuasa 2 di sini. Okey, good. Kemudian saya masukkan persamaan 1 ke dalam kedua. Dia jadi 3X kuasa 2 tambah delta Y bersama dengan 3X kuasa 2 tambah 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Panjang dah ni. Alright. Macam biasa, saya potong 3X kuasa 2 dengan 3X kuasa 2 sebab sama nilai dia. Yang tinggal hanyalah delta Y bersama dengan 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Okey, dan saya ingatkan lagi the minute you jadi tak faham tolong tanya. Kesemuanya saya bagikan dengan delta X. So, dia jadi delta Y per delta X bersama dengan 6X tambah 3 delta X. Boleh ikut tak ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So, saya apply limit iaitu had. Delta X menghampiri kosong. Adalah bersama dengan delta 6X. 6X itu tak berubah. Tetapi yang sebelah kanan ni adalah 3 didarabkan dengan kosong. Sebab delta X ni telah pun menjadi tersangat kecil. 3 darab kosong, kira kosong lah. So, akhirnya ialah dy per dx adalah bersama dengan 6x. Jadi, ini dia penyelesaian dia. Ada soalan? Faham cikgu? Tak ada soalan Okay, good. Tak ada cikgu. Okay.
Ingat cara ni, cuba fahamkan betul-betul sebab nanti kita akan buat latihan. Oh, tak ada latihan, sorry. Oh, saya lupa nak buat latihan. Tak ada latihan. Tak mengapalah. Ada latihan. Sorry, ada latihan. Don't worry, ada latihan. Ada. Saya ingat, bukan lupa. Okey, untuk soalan C tu saya dah tak cukup ruang. Saya nak buat satu slide lain. Sekejap. Okey, di sini. Delete kesemuanya. Yang tadi masih ada kat sini. Okey, untuk soalan C tu saya buat lain. Okey, saya harap semua orang pun masih boleh ikut lagi Ingat ini topik berat Tadi cubalah fahamkan betul-betul. Y bersama dengan 3x kuasa 3 pula sekarang ni. Okey, ini persamaan pertama. Okey. Dia dah jadi sukar sikitlah sebab dia kuasa 3 So, saya tambahkan saya tambah satu lagi titik pada garis lengkung tu. Saya pilih satu titik lain, jadi y tambah delta y bersama dengan 3x tambah delta x. Okey. 3x tambah delta x kuasa 3. Macam mana kita nak buat pengembangan ni? Okey, kalau ekspresi macam ni, saya tulis kat sebelah sinilah bagian nota. X tambah delta x kuasa 3. Ini sama dengan kesemuanya kita darab 3 kali lah. Tiga kali. Kita bolehlah cuba semua ni boleh cubalah. Kalau nak cuba, tapi panjanglah cerita dia. Tapi saya ringkaskanlah. Dia bersama dengan 3. Okey, buat square bracket lah this time. Buat bracket yang besar. Okey. X kuasa 3. Pengembangan kuasa 3 ni dalam SPM belum belajar lagi sebenarnya. Tapi kalau nak cuba, boleh cubalah. Okey. Selalunya pengembangan kuasa 3 ni kita akan belajar dalam peringkat pre-university ataupun di peringkat universiti. So, kalau tak tahu tu jangan risau. Saya akan buat saja dengan pengetahuan saya lah tentang expansion ni. Tentang pengembangan binomial ni. Tadi x kuasa 3 tambah 3 x kuasa 2 delta x. Cantikkan sikit delta x tu, nampak macam tauge. Delta x tambah 3x delta x kuasa 2 tambah delta x kuasa 3. Okay. Kalau korang buat pengembangan secara manual tadi tu, korang akan dapat seperti mana yang saya tulis ni. Tapi sebab saya dah banyak kali buat, saya dah tahu dah macam ni dia akan jadi. Alright, now kita darabkan dengan 3. Darabkan dengan 3. Jadi y tambah delta x. Kenapa sebenarnya delta x selalu tak nampak cantik? Delta x sama dengan 3x kuasa 3 tambah 9. Okey, kalau nampak silly mistake tolong bagi tahu saya cepat-cepat X kuasa 2 delta x tambah 9x delta x kuasa 2 tambah 3 delta x kuasa 3. Ini persamaan kedua. Dan sekali lagi saya masukkan satu tu, masukkan dalam 2. Dia jadi 3x kuasa 3 tambah delta x tambah sama dengan 3x kuasa 3 tambah semua-semualah. Habis saya liur saya nak baca ke semuanya. Okey, now. Macam biasa, 3x kuasa 3, 3x kuasa 3 dua-dua ada, kita potong. Yang tinggal hanya ini, saya silap tulis. Delta y bukan delta x. Delta y. Okey. Yang tinggal hanya delta y bersama dengan okey. Okey.
Okey, sekarang ni baru kita bahagikan dengan delta X. So, dia jadi delta Y, delta X. Ni tinggal 9X kuasa 2 saja. Delta X ni dah habis. Tambah 9X. Tinggal delta X saja. Kuasa 2 ni dah habis ya. Tambah lagi 3. Delta X yang ini tadi kuasa 3. Kita bagi delta X jadi kuasa 2 saja. Lepas tu barulah kita apply had. Had delta X menghampiri kosong. Jadi, okay, 9X kuasa 2 ni tidak berubah. Okey, yang sini berubahlah sebab 9X darab dengan kosong. Dan ini pula 3 dengan kosong kuasa 2. Bermakna kita lupakanlah kesemua ni. Terlalu kecil. Yang tinggal apa? dy per dx dia punya fungsi keturunan ialah 9x kuasa 2. Tamat cerita. Jadi ini adalah fungsi keturunan dia. Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, good. Jadi ada latihan. Mungkin kita tak buat semua kot sebab kalau buat semua ni habis masa kita. Ni nak buat ya. Buat 2 atau 3 saja sekejap saya pilih. Yang lain tu kan elok sangat buat dekat rumah lah. Okey, buat yang ini di kuasa 3 sini pun ada. Kuasa 3 tak payah buat lalu. Pening sekejap lagi. Buat ini, buat ini. 3 soalan je. Yang lain tu take it sebagai homework. Okey. Dalam ini latihan kenduri 2.2 ada dalam buku teks. Okey. Sama ada korang tengok buku teks ataupun korang nak tengok skrin yang lain tu bagi tahu saya. Kalau nak tak sempat nak ambil nota lah kononnya boleh bagi tahu saya. Kalau tidak salin soalan ni saya pergi bubuh kat pada skrin ini. Boleh juga. Betul juga cikgu. Ya? D E dengan G kan cikgu. D E dengan G, betul. Ya. Okay. Baik. Kita tengok berapa lama kita ambil lah. Kita tak boleh spend banyak masa juga dalam sesi online ni. Kalau saya rasa dah lama sangat, saya akan berhentikan lah. Kita buat secara offline pula lah lepas tu. Tapi apa pun pembezaan prinsip pertama ni, tolonglah bagi master betul-betul. Tolonglah. Akan membantu bila kau masuk pra-university nanti. Akan membantu bila masuk matrikulasi ke asasi sains ke whatever that you are doing. Yang berasaskan teknikal. Nak saya display soalan ke nak saya display yang ini? Display ni. Okay. You got it. Cikgu. Okay, buat dulu lah. Saya pergi minum air sekejap. Ya Allah. Hello.
Saya letakkan soalan D kat sini. Itu Y bersama dengan 6X kuasa 2. Jadi apakah nilai dy dx? Cikgu, Ya. saya dapat 12x. Siapa tu? Megat ke? Ya, cikgu. Okay, good. 12x. Siapa lagi dah dapat? Sama cikgu. Akil lah. Amar. Amar. Okay, good. Akil? Sama-sama juga cikgu. Okay, good. Good. Very good. Okay, relatively fast jugalah buat. Okay, teruskan soalan E pula. Memang betul lah 12x. Okay, nanti kita akan belajar tentang formula dia. Sebenarnya kalau guna formula, semua ni boleh buat secara dalam kepala saja. Memang jawapan dia 12x. Good. Okay, E pula. Cikgu, Ya. so E kan negatif X kuasa 2. So masuk dekat tu, so dia akan jadi negatif 1 dalam kurungan X tambah delta X kuasa 2. Negatif, kemudian kurungan X tambah delta Negatif X. Tutup kurungan baik. kuasa 2. Betul? Baik. Ya. Terima kasih, cikgu. Okay, good. Good question. Yang tadi tu soalan tu saya tuliskan maksudnya lah. Y tambah delta Y bersama dengan tolak kurungan X tambah delta X. Tutup kurungan kuasa 2. Tolak ni di luar. Cikgu, Ya. saya dapat negatif 2x. Negatif 2X. Siapa tu? Saya Megat, cikgu. Magan, alright. Good. Okay, Megat boleh buat dah soalan yang mana tadi tu? Soalan G G. kan, cikgu? Buat G ya, Cikgu. Megat. Cikgu. Cikgu. Ya. E saya dapat negatif 2x.
Okey, siapa tu? Amar. Amar, okey. Good. Teruskan soalan G ya, Amar. Cikgu, saya dapat sama negatif 2x. Okey, good. Memang betul lah jawapan dia tu. Okey, soalan G semua ya. Good ya, bagus bagus. Cikgu, Ya, saya dapat X. X. Megah Ya, cikgu. Okey, good. Cikgu, Ya. kalau macam soalan G ni, Mhm. dia 1/2x kuasa 2. So dia boleh letak 1/2 kurungan x tambah delta x kurungan kuasa 2. Ya, betul. Lepas tu kalau dia bagi y sama dengan 1/x. 1/x. Oh, 1/x. Okey. Itu soalan H. yang seterusnya kan? Ya, cikgu. Soalan siapa tu? Megak itu? Ya, ya, cikgu. Okey, kalau okey macam ni. Itu complicated sikit tu. Y bersama dengan 1/x. Okey. Ini kita tulis dia sebagai y bersama dengan x tolak 1. X kuasa tolak 1. Ini kita belajar 1/x indeks sama dulu. dengan Ha. okey, faham cikgu. Ha. Bolehlah So- cuba untuk jawab soalan ni. So nak tulis kat situ Y tambah delta y sama dengan x tambah delta x. so terus tulis je, cikgu. So dia akan jadi kuasa negatif 1. Ya. Ini bersama 1, ini tolak dengan 2. Saya tak pasti, saya pun tak pernah buat lagi yang ni. Boleh cubalah, boleh cuba tengok apa jadi. So dia sama ada x tambah delta x kurungan negatif 1 tak pun 1 per kurungan x tambah delta x. Cuba ulang balik, saya tak tangkap. So yang cikgu tulis tu y tambah delta y sama dengan x tambah delta x kuasa tolak 1. Ya, kesemuanya. Kalau tulis 1 per x tambah delta x boleh ke? Boleh cuba try. Boleh cuba try, yes. Baik. X tambah delta x. Tengok apa jadi.
Saya sendiri pun tak pernah buat lagi ni. Menarik. Cikgu, yang G tu saya dapat sama juga. X ya. Amar Okay. Okey. Sama cikgu. Okey, good. Betul jawapannya. Very good. Okey, siapa yang nak try soalan yang lain tu bolehlah venture cuba tengok pengalaman macam mana. Kalau ada soalan kita boleh bincang dalam grup Kalau saya ada masa, sebab saya sekarang ni pun dah masa tu agak mencemberui jugalah. Susah sikit nak nak spend masa banyak dah. Tetapi tak apalah, boleh cuba bincangkan dalam grup tu. Kita cuba tengok macam mana nak buat. Okey. Kita bincang sama-sama. Alright. Bagus, nampak semuanya berdapat jawapan yang sama. Memang betul jawapannya. Kita nak masuk peringkat yang seterusnya iaitu pembezaan peringkat pertama. Okey, jangan confuse dengan pembezaan prinsip pertama. Okey. Prinsip pertama dengan peringkat pertama tu maksudnya berlainan berlainan. Nanti kita akan elaborate lagi lah. Prinsip pertama tu maknanya kita guna konsep had. Dalam pembezaan selepas ini kita dah tak guna had dah tau. Kita guna had sampai tadi saja. Lepas ni kita tak tengok had dah. Okey. Saya nak quote balik contoh yang kita buat tadi. Kita ada 3 fungsi kita buat tadi. Y bersama dengan 3x, Y bersama dengan 3x kuasa 2 dan Y bersama dengan 3x kuasa 3. Dan akhirnya kita dapat dy dx bersama dengan 3. Pemalar Memang untuk fungsi y bersama dengan 3x in fact kalau y bersama dengan 3x tambah c nilai 3 ni, nilai 3 tu adalah kecerunan graf garis lurus Ingat sebab dulu kita pernah belajar dalam kelas lah dengan cikgu lah. Y bersama dengan mx tambah c. Ini bentuk yang popular untuk garis lurus. M tu adalah nilai kecerunan. Kecerunan. So in fact, kalau y bersama dengan 3x, kecerunan ni memang 3. Tak payah buat pembezaan pun tak apa. Memang 3 lah kecerunan dia. Okey, memang 3. Pilihlah mana-mana titik di mana atas garis lurus tu, memang 3 lah keturunan dia. Tak akan jadi lain daripada 3. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua. Dy dx dia menjadi 3x kuasa 2. Dan yang ketiga, bukan 3x kuasa 2, sorry. 6x. Allahuakbar. 6x dy dx bersama menjadi 9x kuasa 2. Okey, sekarang ni saya nak tengok sama ada kita ada minda yang tajam ke tak. Dapatkah kita melihat polanya? Dapatkah kita melihat polanya? Polanya ataupun dalam bahasa Inggeris yang biasa saya guna adalah pattern. Nampak tak pattern? Nampak tak corak pembezaan ni? Ini bukan senang lah. Ini bukan soalan yang mudah saya tanya ni. Kalau korang nampak, tolong bagi tahu nampak atau tak. Rasanya tidak lah tu. Okey, tak apa. Di sini kalau kita tajam, nampak tajam kita akan dapati pola yang sebegini. Fungsi y bersama dengan 3x, mana saya punya laser pointer saya? Dy dx 3. 3x kuasa 2, dy dx 6x. Ini adalah fungsi kecerunan y 3x kuasa 3, 9x kuasa 2. Cuba tengok pola dia. Pola dia macam mana? Dia ada 3 darab kat depan tu. Kesemuanya ada 3 kat sini. Kemudian yang contoh pertama ni adalah 1x kuasa 1 tolak 1. Yang untuk fungsi kedua 3x kuasa 2, kita akan dapati bahawa ada 3 juga pendarab dia, pekali dia. Dan di dalamnya ada 2x kuasa 2 tolak 1. Itu adalah corak kalau kita perhati betul-betul. Mungkin korang masih heran lagi mana datang 2 ni.
2 ni datang daripada kuasa 2. 1 kat sini datang dari mana? 1 datangnya daripada kuasa 1. X ni adalah X kuasa 1. Dan untuk persamaan ketiga, ada 3 di sini. 3 ni sebenarnya datang daripada 3 perkali ni juga. 3 yang perkali tu tetap ada di situ. Dan dalam ni ada 3 lagi. Datang mana 3 ni? Datangnya daripada kuasa 3 di sini. X kuasa 3 tolak 1. Jadi itulah dia punya polar dia. Kalaulah kita boleh letakkan polar tu dalam bentuk formula, dia akan jadi apa? Kita sekarang ni mengolahkan satu formula menerusi metod induksi. Kalau kita letakkan dia, formula dia jadi macam ni. Kalau Y adalah A X kuasa N, A adalah dia punya perkali, N adalah dia punya indeks. A adalah perkali, mana nak tulis ni? A adalah perkali, N adalah indeks. Jadi dy per dx adalah N didarabkan dengan A X kuasa N tolak 1. Jadi ini adalah formulanya. Ataupun dengan penulisan lain, d per dx untuk fungsi A X kuasa N ialah bersama dengan N darab dengan A X kuasa N tolak 1. Kita dah dapat satu formula, satu rumus melalui proses induksi. Oh, Allahu Akbar. Proses induksi. Betul ke tak? Okey, tapi tak apalah, itulah maksud dia. Ini adalah formula yang kita akan guna pakai, dan ini adalah formula yang paling penting untuk pembezaan. Alright. Formula ni bila kita dah guna banyak kali, nanti dia akan terus melekat dalam kepala. Nanti kita buat pembezaan, dia akan jadi mudah apabila semuanya dah ada dalam kepala. Ada soalan tak? Faham, Cikgu? Alhamdulillah tadi. Okey. Jadi kita lontarkan balik kepada soalan-soalan ni. Contoh yang tadi. Y bersama dengan 3x kuasa 2. Nilai A perkali A ialah 3. Dan indeks N ni ialah 2. Jadi dy dx guna formula tadi. N A X kuasa N tolak 1 bersama dengan N apa? N adalah 2. Darab dengan 3. X 2 tolak 1. Sebab N adalah 2 bersama dengan 6X. X kuasa 1. Tapi X kuasa 1 tu tak boleh tulis lah. Jadi begitulah kita dapat jawapan dia. Kalaulah Y bersama dengan sekejap. Saya buat di sini lah sepatutnya. Dah ada dia punya slide yang saya gunakan. Okey, macam mana penggunaan formula tadi tu? Saya ulang balik. Kalau fungsi Y bersama dengan 3x kuasa 2, jadi A bersama dengan 3, N indeks dia adalah 2. Jadi dy dx adalah bersama dengan N A X kuasa N tolak 1, iaitu N adalah 2. Darab dengan A bersama dengan 3. X kuasa N tolak 1. 2 tolak 1 bersama dengan 6X. 6X. Kalau Y bersama dengan 3X, bersama dengan A adalah 3 perkali dia, dan N adalah bersama dengan 1. Okey. Bermakna dy dx adalah bersama dengan N 1 darab A 3 X kuasa 1 tolak 1, iaitu bersama dengan 3X kuasa 0. X kuasa 0 adalah bersama dengan 1. 3 darab dengan 1. Bermakna dy dx adalah bersama dengan 3. Kita guna satu lagi fungsi tadi. Kalau Y bersama dengan 3X kuasa 3. A adalah 3. Indeks N adalah bersama dengan 3 juga. Dy dx adalah bersama dengan N A X kuasa N tolak 1.
iaitu 3 darab 3 X 3 tolak 1 iaitu 9X kuasa 2. Begitulah mudahnya kita menggunakan formula pembezaan. Boleh faham ke tu? Faham cikgu. Oh, cikgu. Okey, bermula daripada sekarang ni kita akan guna formula ini saja. Kita tak guna dah formula prinsip pertama yang kita belajar panjang lebar tadi tu. Tetapi jangan lupa. Konsep prinsip pertama tu jangan lupa. Kemungkinan dia akan keluar exam SPM pembezaan guna prinsip pertama. Untuk pengetahuan semua dalam KBSM sejarah jujurnya pembezaan prinsip pertama tak pernah keluar. Seingat saya tak pernah keluar dalam soalan SPM. Tapi jangan anggap dalam peperiksaan KSSM ni tak keluar, kemungkinan keluar. Kita tak pasti Kita tak pasti. Sebab korang dah ada follow silibus baru KSSM, kemungkinan akan keluar. Kalau tak keluar pun korang mesti faham konsep prinsip pertama tu, sebab kita akan guna lebih lebar lagi di peringkat pra-university nanti. Okey, ada satu lagi. Mana letak? Saya delete yang ni sekejap. Dah tak ada ruang. Katakanlah saya ada fungsi pemalar je. Y bersama dengan 3. Apa dy dx dia? Ini lagi confused. Fungsi pemalar. Ini bermakna x kuasa kosong lah ni. Kalau 3 tu mana x kuasa kosong? X kuasa kosong adalah bersama dengan 1 kan? Jadi kita tulislah ni perkali dia a adalah 3. N adalah kosong, indeks dia kosong. Jadi dy dx adalah NA X N tolak 1, iaitu N apa? N adalah kosong darab 3 X kuasa kosong tolak 1. Kalau kosong dah darab 3 X kuasa 1, bermakna sama dengan kosong je lah. Okey? So kalau kita dapat fungsi pemalar y bersama dengan c, apa sekali nombor sekalipun, dy dx dia adalah kosong. Okey? Dalam kalau kita dapat fungsi linear mx macam ini tadi, dy dx dia adalah bersama dengan m. Okey tak? Cikgu, Ya. maksud cikgu C tu dia bagi pintasan ni? Mana dia? Maksud cikgu C tu dia bagi pintasan Y. Betul. C itu pintasan. So kalau dia bagi pintasan Y, dy dx dia sama dengan kosong. Maksud saya pintasan y dia macam ni, dia tak berubah, dia pemalar. Y tu bersama dengan C, dia tak berubah. Garisan horizontal, garisan yang selari dengan paksi X, garisan mengufuk orang panggil kan. Jadi So, kalau kalau dia garisan bagi- mengufuk, dia punya keturunan dia memang kosong bukan? Bukan begitu? Oh, betul juga. Memang kosong. Kalau kita buat dy dx, kita gunalah metod ni tadi. Memang kosong pun. Cari dy kalau dx MX memang kosong. So kalau dia bagi mx pula, so m lah jawapan dia. M lah jawapan dia. Sebab M adalah keturunan. Faham cikgu? Sebenarnya kalau ada tambah C pun sekalipun kan, dia still M jugalah dy dx nya. Sebab itu adalah keturunan garis lurus. Okay, good question. Ada soalan lagi? Alright, tak ada lah tu. Okay, sekarang saya nak tunjuk secara grafikalnya pula, menggunakan teknik grafik. Okay. Kita ada fx bersamaan dengan x. Itu adalah fungsi dia. Jadi kalau kita tengok pada graf, dia akan jadi sebegini. Garis lurus. Melalui asalan. Itu tak nampak sangat macam lalu asalan. Saya adjust sikit. Melalui asalan. Lebih kurang lah tu. Masya Allah. Susahnya nak lukis garisan lurus. Boleh lah tu. XY. Jadi ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi y bersama dengan fx. Iaitu x lah. Y bersama dengan x lah.
Bagilah cantik sikit tulisannya Fikri oi. Okey. Y bersama dengan fx, iaitu y bersama dengan x. Okey. Jadi kalau kita buat pembezaan, dia akan jadi f tanda x bersama dengan guna formula tadi balik, n x kuasa n tolak 1, n adalah 1, a adalah 1, 1 darab 1 jadi 1, x 1 tolak 1 jadi kosong, bermakna semuanya pun jadi 1. Jadi 1. Okey. Tengok di sini. Nak cerita sikit f tanda x. F tanda x juga adalah satu cara kita nak tulis pembezaan. Tadi kita kata kalau kita ada persamaan y bersama dengan ax kuasa n, jadi dy per dx adalah n ax kuasa n tolak 1. Tetapi kalau kita gunakan format fungsi ax kuasa n, cara kita nak tulis pembezaan bukan dy dx tetapi f tanda x. Ini juga adalah pembezaan. Okey. Hanya nak bagi tahu sahaja nak bagi tahu. Kadang-kadang saya guna dy dx, kadang-kadang saya guna f tanda. F tanda juga adalah fungsi keturunan. F tanda ni maksudnya pembezaan peringkat pertama. Kalau peringkat kedua dia jadi F tanda-tanda. Peringkat 3 jadi F tanda-tanda-tanda X. dy dx adalah pembezaan peringkat pertama. Kalau peringkat kedua dia jadi d2y dx kuasa 2. Kalau yang ketiga jadi d3y dx kuasa 3. Ini kita akan cover kemudian. Jangan pening lagi. Saja nak cerita dulu. Kita baru lagi dalam peringkat pertama. Peringkat kedua dengan tiga tu tak susah mana pun. Tak susah mana. Jangan risau. Alright. Saya nak tunjukkan dari segi grafikal. Ini adalah fungsi y bersama dengan fx, iaitu fx bersama dengan x. Tetapi kalau kita lukis fungsi keturunan dia, dia akan jadi garisan pemala ini. Itu satu. Sebab dia punya keturunan adalah satu. Jadi ini adalah y bersama dengan f tanda x. Okey. Hanya nak tunjukkan secara grafikal saja supaya korang faham. Tadi kita tengok nombor, sekarang kita tengok secara graf. Nampak dengan mata. Bagaimana bentuk graf dia. Okey. Yang kedua, kita ada satu fungsi parabola x kuasa 2. Dan bentuk dia adalah bentuk muka senyum, smiley face. Wah, bukan senang nak lukis fungsi parabola. Ini adalah y bersama dengan fx, satu fungsi parabola. Dan pembezaan dia kalau kita guna formula ni, f tanda x adalah bersama dengan 2x. Dan kalau saya nak lukis pada paksi yang sama, graf dia nampak sebegini. Lebih kurang lah. Allahu Akbar. Susah nak lukis gambar. Try sekali lagi. Macam itulah lebih kurang. Jadi ini adalah y bersama dengan f tanda x. Taklah penting mana sangat, tapi sekiranya korang dapat gambarkan bentuk dia dalam kepala, that is a plus point. Okey. Boleh faham tak ni saya cerita ni? Boleh cikgu. Saya dah faham. Faham, good. So, yang ini tadi kita panggil sebagai garis lurus. Yang ini kita panggil sebagai pemala. Pemala sebab tak berubah. Yang ini kita panggil sebagai parabola. Dan yang ini garis lurus lah. Ataupun kita panggil sebagai linear, fungsi linear. Okey.
Kita ambil parabola, kita bezakan, kita akan dapat garis lurus. Ini nak cerita ni. Kita bezakan satu fungsi parabola, kita akan dapat fungsi garis lurus. Kita bezakan satu garis lurus, kita akan dapat fungsi pemala. Dan yang ketiga, fungsi kubik. Fungsi kubik dia bentuk dia macam ni. Tak tahulah x kuasa 3 Tak tahulah korang pernah belajar tak tentang cubic function. Bentuk dia macam ni. Ini dia. Ini y bersama dengan fx. Y x kuasa 3. Ini ialah kita panggil dia sebagai fungsi kubik. Lengkung kubik. Lengkung kubik. Kalau kita bezakan, kita buat pembezaan, dia jadi f kuasa tanda 3x kuasa 2. Dan dia akan kelihatan seperti ini. Dia akan jadi fungsi parabola lah pula. Dia akan jadi fungsi parabola. Lebih kurang lah bentuk dia. Sekejap saya lukis lain balik lidah ni. Dia jadi fungsi parabola lebih kurang. Macam tu. Ini adalah y bersama dengan fx, f tanda x, dan parabola. Okey. Maksud yang saya nak tunjuk ialah apabila kita ada fungsi kubik, kita bezakan dia akan jadi parabola. Kalau kita ada fungsi parabola, kita bezakan dia akan jadi satu fungsi linear. Kalau kita ada fungsi linear, kita bezakan dia akan jadi satu pemala. Itu dia punya point dia. Okey? Okey. Tak ada soalan pukul apa dah ni? Baru Allah dekat nak pukul 11 dah. Dekat nak pukul 10 dah. Saya nak tunjuk contoh sebenarnya. Okay, tak apalah saya tunjuk contoh dulu. Contoh 4. Ada contoh 5 dan contoh 6 sebelum buat latihan. Saya tunjuk contoh dulu. Kita sambung contoh 5 sesi yang depan, hari Selasa. Okay, saya tunjuk contoh 4 dulu. Okay, kita nak guna balik formula tadi. Formula dia, mana saya nak tulis? Di sinilah. D dx ax kuasa n tolak 1 adalah bersama dengan n tolak 1 pula dah. N macam ni. Adalah bersama dengan n ax kuasa n tolak 1. Formula yang sudah wajib melekat dalam kepala. Allah Akbar. Satu hari ini bila dah banyak kali buat, memang melekat dalam kepala lah. Jangan risaulah. Tapi janji dia kena selalu buat latihan. Mesti melekatnya dalam kepala. Okey, bezakan setiap yang berikut. Tak ada x. Okey, d dx. Sebab dia tak tunjuk y kat sini, saya buat macam ni sajalah. Adalah bersama dengan apa? A adalah tolak 2/3, n adalah 6. Jadi 6 darab dengan tolak 2/3, x kuasa 6 tolak 1. Jadi bersamaan dengan permudahkan, ini habis 2, ini habis 1. So dia akan jadi tolak 4, tolak 4 x kuasa 5. Okey, siap dah. Sekejap ya. Kalau guna formula ni sekejap ya. Kalau kita guna prinsip pertama tadi, panjang lebar cerita dia Kalau guna formula ni sekejap saja. Okey, soalan B. Y adalah bersama dengan 1/5 punca kuasa dia bagi x. Bermakna A adalah 1/5
N adalah berapa? Okey, ini kita boleh tulis sebagai 1/2 cikgu. exactly X kuasa 1/2. N adalah 1/2. So, dy dx adalah bersama dengan N 1/2 darab A 1/5 X kuasa 1/2 tolak 1 bersama dengan 1/10 X kuasa tolak 1/2. So, kalau tolak, kalau kita ingat lagi kita punya indeks adalah bersama dengan 1/10 X kuasa 1/2. Ataupun dengan mudah lagi kita tulis 1/10 punca kuasa 2 bagi X. Siap dy dx kita. Ada soalan atau tidak? Faham cikgu. Very good. Very affirmative. Okay, nice. Last one. Last one untuk hari ini. Buat warna biru. C. Fx adalah bersama dengan 8x kuasa 2. Okey, kita kena tuliskan, rewrite dia sebagai 3/8 x kuasa tolak 2. Jadi A ialah 3/8, N ialah tolak 2. Jadi Fx adalah bersama dengan N darab 3/8 lah. N tolak 2 darab 3/8 X kuasa tolak 2 tolak 1. Jadi ini adalah bersama dengan, permudahkan, jadi tolak 3/4 X kuasa tolak 3 bermakna bersama dengan tolak 3/4 X kuasa 3. Jadi ini dia. Oh, tanda, jangan lupa tanda. Jadi ini dia cara dia untuk membuat pembezaan. Boleh ikut? Ada soalan? Cikgu. Ya. Tanda tu memang perlu diletak cikgu. Kuat sikit tak boleh jelas. Tanda tu memang wajib diletakkan cikgu. Ya, betul. Tanda tu memang kena ada. Itu yang indicate ini sebagai pembezaan peringkat pertama. Kalau tak Baik. buat, dia macam fungsi original tu saja. Yes, Baik. betul. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, good. Tak ada dah ya? Ini contoh 4. Contoh. Tak ada cikgu. Okay, good. Alright, jadi setakat itu saja. Homework tu saya tak enforce, tapi seelok-eloknya try lah buat yang mana tadi, prinsip pertama tadi tu. Yang ni. Buatlah sebanyak mungkin. Mungkin ada yang boleh jawab, mungkin yang tak ada boleh jawab. Okay? Kalau dapat share dekat group cikgu. Share, Okay? Kalau tak dapat pun, kata ada masalah pun, bagi tahu kat mana masalahnya. Especially soalan H tu. Soalan H tu pun saya tak pernah buat lagi. Prinsip pertama, soalan H tu. Interesting to see. Okay? Very good. Itu saja. Kita jumpa hari Selasa. Assalamualaikum. Salam cikgu. Aku salam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima Saya kasih cikgu. syok belajar admat. Okay. Terima kasih. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu.